أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Kita didengarkan bacaan ayat 186 daripada surah Al-Baqarah sebentar tadi. Sebelum kita pergi kepada halaman 162 surah Al-A'raf, dan apakah intipati daripada ayat yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi adalah berkaitan dengan pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika berdoa itu Allah menyatakan bahawa kita akan dijawab oleh Allah. Syaratnya ialah juga kita terus perlu menjawab kepada apa yang Allah perintahkan, yang kita akan baca pada hari ini halaman 162, dan beriman. Kerana apa? Kerana apa yang kita minta itu sama ada Allah akan jawab sama baik ataupun lebih baik daripada apa yang kita inginkan, tetapi Allah pasti beri yang terbaik kerana Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Jadi pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Apa saya? Alhamdulillah. Ya, ayat yang amat istimewa awal kita pada hari ini, ya, untuk kita sama-sama panjatkan doa banyak-banyak kepada rakan-rakan kita, kepada ahli negeri negara kita, dan yang pastinya kepada ahli keluarga kita yang mungkin ada kepayahan Ustaznya, yang mungkin ada kesakitan. Kita terus berdoa kerana doa itu adalah lambang bahawa kita ini adalah seorang hamba. Itulah yang kita akan baca dalam permulaan kita pada hari ini, surah Al-Fatihah. Ustaz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada Ummul Quran Al-Fatihah. Kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu ya Allah kami adalah hamba, kami adalah yang beribadah menyembah kepadamu, hanya kepada Allah, dan padamu lah kami memohon pertolongan. Salah satu caranya ialah kita berdoa kepada Allah dengan jiwa kehambaan, jiwa hamba, dan itu penting untuk kita sama-sama mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mungkin belum lagi sempat share di Facebook, boleh share ya, untuk beritahu kepada kawan-kawan. Pada hari ini kita menyambung kepada kisah Nabi Syuaib yang amat dekat dengan hati kita. Kisah-kisah sebenarnya yang dibawakan oleh Al-Quran adalah sesuatu yang membuka perspektif kita
kita akan lihat bahawa Nabi Syuaib berjuang, sebenarnya itu adalah perjuangan kita, dan ada cabaran-cabaran yang dialami. Mungkin itulah juga cabaran yang perlu kita sikapi dengan panduan, dengan pujukan daripada Al-Quran. Dan inilah kisah yang dibawakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang di Mekah, dan dengan bacaan inilah yang melembutkan hati Nabi, para sahabat. Terus keep it up, don't give up. Jadi pada hari ini, apakah sinopsis bagi halaman 162? Kita perhatikan. Pada ayat 88 kita akan melihat dialog Nabi Syuaib dengan tokoh-tokoh di kalangan kaumnya dan azab gempa yang ditimpakan kepada mereka. Ini kita akan baca sehingga ayat 93, dan ayat 94 nanti kita akan lihat bahawa sunnah ataupun ketentuan Allah dalam memberikan kesempitan dan kelapangan sebelum membinasakan sesuatu kaum. Ini yang kita nak perhatikan pada hari ini. Kesempitan dan kelapangan, ya. Kalau kita lapang hari ini tuan-tuan, ataupun kita ada kesempitan, ini sebenarnya satu peringatan besar. Bagaimana kita nak memastikan kalau sempit kita diselamatkan Allah, kalau kita senang kita tetap diselamatkan Allah. Kita tidak mahu jadi kepada orang-orang terdahulu yang disempitkan sebenarnya untuk disempitkan lagi, ataupun dilapangkan itu sebagai peluang terakhir untuk dapat makan makanan yang terbaik, lepas tu zas, habis daripada kehidupan. Jadi sama-sama kita baca daripada ayat 88 hingga 92 bersama Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul, penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Mari sama-sama kita share majlis kita pada hari ini. Kita jadikan mudah-mudahan asbab supaya masyarakat di luar sana dapat melihat Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran sebagai satu usaha kita nak menghargai nikmat Al-Quranul Karim. Moga-moga hati kita sentiasa terbuka, tidak dikunci, dengan sentiasa kita tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah petunjuk sebenar dalam kehidupan kita untuk bertemu dengan Rabbul Jalil. Ayat 88 hingga 92 daripada surah Al-A'raf, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرك يا شعيب قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 88 hingga 92. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi dan juga tuan-tuan yang bersama membaca sebentar tadi. Dan inilah antara silibus yang penting kepada kalau kita ada anak-anak kita yang ingin dah habis dah mungkin belajar dan kemudian mereka nak bekerja, ataupun bagi penjawat awam swasta kalau mereka ini nak naik pangkat, ini adalah antara silibus yang perlu diperhatikan. Kisah Nabi Syuaib ini adalah kisah yang penting bila diingatkan oleh Nabi Syuaib semalam dalam halaman yang ke-161, iaitu fa'auful kaila wal mizan pada ayat 85 ya, dan ayat 86 itu. Dua perkara itu adalah ayat yang berkaitan dengan menjaga kestabilan ekonomi dan sosial, dan lebih daripada itu adalah bercakap tentang integriti di tempat kerja ataupun ketika bermuamalah sesama manusia. Maka apakah yang berlaku ya, semalam kita sudah pun melihat bahawa Allah mengingatkan kepada Nabi Syuaib dan juga kepada pengikutnya, iaitu wa in kana ta'ifatan minkum amanu, jika ada satu kumpulan yang beriman, ada satu lagi yang tidak beriman. Orang yang beriman kena fasbiru, kena bersabar, keep it up, teruskan mengingatkan kepada orang-orang yang tidak jujur, curang dalam melakukan amanah kehidupan, kerana Allah akan menentukan, Allah akan menjadi penghakim ataupun hakim yang bijaksana menentukan keadaan, dan pada waktunya kalau perlu dijatuhkan hukuman kepada mereka yang tidak jujur, Allah akan bongkar dan Allah akan beritahu kepada dunia. Maka perkataan yang diujarkan oleh Nabi Syuaib ini dibalas oleh malak bagi orang-orang yang berkuasa pada waktu itu. Kata pembesar itu yang menyombongkan diri min qaumihi, dia kata apa? Lanukhrijannaka ya Syuaib, ya, kamu keluar daripada sini ya Syuaib. Ini kesannya Ustaz ya, bila ada orang yang nak menegur pada orang, tolong janganlah ambil rasuah-rasuah ni kan, jujurlah kepada amanah yang telah diberikan. Maka orang yang berkuasa ini dia akan buat apa? Lanukhrijannak, dia akan kadang-kadang dalam satu organisasi Ustaz ya, dia keluarkan kumpulan itu ke satu departmen jabatan, agar akhirnya orang tu pun akan keluar daripada organisasi tersebut. Dia akan dipulaukan. Dalam kes Nabi Syuaib ini, dia ingin dikeluarkan daripada kawasannya. Walladzina amanu ma'ak, ya, maksudnya Nabi Syuaib dan geng dia, orang-orang beriman, semuanya akan dikeluarkan min qaryatina. Ataupun kalau kamu tidak mahu keluar daripada organisasi ini, negeri ini ataupun negara ini, au la ta'udunna fi millatina, kamu kembalilah kepada style kami. Nah, millah ini adalah agama terjemahannya, tapi maksud lainnya ialah cara kami, ya, cara kami ataupun lifestyle kami, iaitu kami ini suka menipu, yang dinyatakan tadi, suka menipu, suka rasuah, suka menambah mengurangkan timbangan. Kami dah biasa dengan millah ini, maka kalau kamu tak nak keluar, follow me. Ya, kembali kepada jalan ini. Maka ini adalah tawaran daripada kumpulan malak. Ya, kumpulan malak ini dia tak puas hati kerana apa? Kerana ditegur oleh Nabi Syuaib dan juga orang-orang yang beriman. Qala awalau kunna karihin, pada ayat 88 itu Nabi Syuaib membalas, adakah kamu akan mengusir kami meskipun kami tidak menyukainya? Kami tak suka. Kami tak suka untuk keluar daripada negeri ini, dan kami tak suka juga untuk ikut kepada terutamanya millatikum, iaitu cara hidup kamu. Ya. Jadi ini balasan daripada Nabi Syuaib. Nak ceritanya apa Ustaz ya? Bila bercakap tentang offer au la ta'udunna fi millatina ini, Nabi Syuaib diingatkan, kamu kembalilah balik kepada agama kamu. Mungkin ada yang tanya, Nabi Syuaib ni dalam geng yang kumpulan malak ni ke? Tidak. Tapi Nabi Syuaib ni dia membesar dalam satu kawasan yang sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama dengan orang-orang musyrik di Mekah.
Jadi ingatkan bahawa bila Nabi hidup bersama dengan orang musyrik di Mekah ni, ingatkan Nabi satu geng. Tapi akhirnya bila bersuara sahaja, baru tahu bahawa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak geng dengan orang-orang musyrik. Tidak menzalimi, tidak sokong kepada kebejatan ataupun kerosakan. Jadi Nabi Shu'aib ini dia hidup bersama dengan mereka, hidup berkawan dengan mereka. Tapi bila dia tegur sahaja, pada zaman ini tuan-tuan mungkin bersama dengan kawan-kawan selama ini, mungkin selama ini makan bersama. Tetapi bila kita mula mengeluarkan perkataan, saya tidak sokong kepada rasuah, saya akan bantras rasuah, tak nak pada pemimpin-pemimpin yang rasuah, kita mesti ketepikan. Apabila kita mula bercakap begitu, maka apakah tindakan reaction daripada al-malak, pembesar-pembesar ini? Mereka kata, kamu watch out. Sama ada kamu akan dikeluarkan daripada geng kami, kumpulan ini, ataupun kamu kena kembali balik pada style hidup kita. Jadi inilah yang dibalaskan oleh Nabi Shu'aib, bahawa ini perkara yang kami tak suka, kami takkan buat. Malah disambung pada ayat 89, sesungguhnya kami telah mengadakan pembohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kamu, iaitu jalan hidup menipu, ambil rasuah. Semua itu adalah millah, jalan hidup orang-orang pada zaman Nabi Shu'aib. Jadi kita perasan di sini sebenarnya tuan-tuan, ini adalah perjuangan ekonomi ustaz, memastikan orang jujur ini adalah satu perjuangan tauhid. Betul. Dia bukannya, kalau kita perasan, tak ada pula yang cakap dalam ayat ini berkaitan dengan sembah berhala. Pasal berhala pada waktu ini adalah berhala ekonomi yang curang. Itu dia punya berhala dia tak macam Nabi Nuh, ataupun kalau kita lihat kepada Nabi Musa nanti, bila Bani Israel lepas tu dia nak sembah kepada asnam, bila dah diselamat daripada Firaun, dia tengok ada orang sembah berhala, dia nak sembah berhala. Itu satu. Tetapi berhala pada waktu zaman Nabi Shu'aib ini adalah ekonomi yang curang. Orang yang ada kuasa kerja dengan kerajaan, tapi lepas tu dia ambil duit, ataupun ada yang mewujudkan komplot geng. Dia kacau orang. Zaman sekarang dia dinamakan gangster ataupun kartel. Dia cuba untuk bekerjasama agar yang penting kontena boleh masuk ke dalam negara, membawa perkara-perkara yang tidak benar, yang tidak betul untuk makanan kita contohnya. Jadi ini adalah perkara yang pernah berlaku, dan kata Nabi Shu'aib, ba'da iz najjanallahu minha, selepas Allah telah menyelamatkan kami daripadanya. Apakah yang Allah selamatkan? Allah selamatkan daripada jalan hidup curang. Kalau zaman kita, tuan-tuan sekalian, kita dah dapat Al-Quran, kita dah sedar bahawa saya tidak mahu makan makanan yang haram dalam kehidupan. Kita dah jelas perkara tersebut. Bagi tuan-tuan yang kontraktor contohnya, kan, selama ini sogok di bawah meja, di tepi meja, tapi bila dah sedar, saya baca Quran ni, saya tak boleh makan harta yang batil, itu tanda Allah selamatkan kita. Allah telah mengingatkan kita, jangan kita nak kembali balik kepada jalan kehidupan begitu. Wa ma yakunu lana, apakah seterusnya, dan tidaklah layak kami kembali kepadanya kecuali jika Allah Tuhan kami menghendaki, pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Walaupun kita memang bersemangat, tetapi kita tahu bahawa Allah lah yang berkuasa atas setiap sesuatu, ilmu Allah amat luas. Tetapi bila dah kumpulan Bani ataupun pengikut Nabi Shu'aib itu kaumnya korup, kata Nabi Shu'aib, alallahi tawakkalna, kami bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pun tak mampu pasti tahu bahawa kami ini terus jujur, tapi kami berpegang kepada Allah. Apakah doa Nabi Shu'aib bila rasa dah buntu menguruskan mereka yang rasuah, yang penipu ini? Dia terus tekan dan tekan, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Apakah doanya? Ya Tuhan kami, berilah keputusan ataupun bukakanlah kebenaran di antara kami, dan sesungguhnya engkaulah yang membuka hati-hati orang di sekitar kami. Ini penting tuan-tuan. Kita doa pada waktu ini, kita minta hati-hati orang yang curang dalam berjual beli, curang dalam memegang kuasa, minta dibukakan hati, kerana mereka akan tekan, mereka akan memberi warning kepada sesiapa yang meniupkan whistle. Whistle blower. Dia rasa macam ini membahayakan kami ni, kan.
mungkin ancaman-ancaman akan diberikan seperti mana kaum Syuaib memberikan ancaman, tetapi kita tidak ada pilihan kecuali mestilah memilih jalan tauhid. Dan jalan tauhid itu dalam bab ekonomi, bab kuasa, kita kena beritahu bahawa tak betul perkara ini. Jadi inilah pelajaran daripada ayat yang ke-89. Dan mungkin ayat 90 Ustaz, kalau boleh dibaca sekali lagi untuk kita tahu apakah balasan daripada al-malak. Sekali lagi, ada lagi, dia tak puas hati lagi ni. Silakan Ustaz. Baik, kita baca ayat ke-90 Ustaz. 90. Okey, ada perkataan al-malak. Mungkin banyak kali diulang Ustaz. Ya. Ustaz boleh cerahkan lagi perkataan al-malak. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzan la khasirun. Sadaqallahul azim. Dan pembesar-pembesar daripada kaumnya Syuaib yang kafir berkata sesama mereka, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib sudah tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Jadi mula-mula Nabi Syuaib telah ditawarkan ataupun pembesar-pembesar itu, malak itu, dia kata pada Nabi Syuaib ya bahawa kamu nak ikut kami ke ataupun keluar. Dan kemudian bila lepas itu dibuat propaganda kepada orang ramai, dia kata kalau siapa follow ikut pada Nabi Syuaib yang anti rasuah ini, kamu akan rugi, habislah periuk nasi kamu nanti, kamu pasti akan rugi. Ini ancaman daripada pembesar yang kita nak lihat lagi apakah yang berlaku selepas itu. Tapi kita lihat dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan yang disampaikan yang ada ialah ada ataupun awada, iaitu kembali, sebagaimana digunakan pada ayat yang ke-88. Perkataan ini berulang 63 kali. Maksudnya kembalilah ya wahai Nabi Syuaib, wahai orang-orang yang pengikut Nabi Syuaib yang anti rasuah, anti penipu ini, kamu kembalilah, follow lah, kita dapat dah banyak komisen ni kan, banyak dah harta yang kami dapat untuk bagi makan anak kami pada waktu susah ini, waktu senang ini. Tetapi itu tidak diindahkan oleh Nabi Syuaib. Kita kena kuat semangat kerana itu perjuangan tauhid dalam berhadapan dengan kumpulan ekonomi yang bejat, yang tidak jujur dalam sesebuah negeri, dalam sebuah organisasi ataupun dalam sesebuah negara. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini kita melihat apa yang berlaku ya, adakah Nabi Syuaib akan terkeluar ataupun habis hancur kepada pengikut yang istikbar, yang sombong, yang menipu terus rasuah dalam kehidupan. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time, baca faham amal. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua daripada wabak COVID-19 dan juga wabak kezaliman ekonomi ataupun kecurangan ekonomi. Kita mengikut perjuangan Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Inilah ikutan dan idola kita. Moga-moga ia sampai kepada mereka-mereka dan Allah Taala berikan petunjuk hidayah kepada mereka daripada Al-Quran ini. Kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Seperti biasa, kita membicarakan tentang hukum berkaitan dengan perkara-perkara yang tambahan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang menegah daripada berlakunya izhar. Okey. Perkara yang menegah daripada berlakunya idgham. Okey. Antaranya perkara-perkara yang menegah daripada berlakunya idgham dalam hukum nun sakinah dan tanwin
antaranya ialah apabila berlaku bacaan saktah, maka wajib diizharkan. Ini adalah bacaan daripada imam kita, Imam Hafs, mengikut tariq Asy-Syatibiyah pada ayat surah Al-Qiyamah, pada ayat yang ke-27 surah Al-Qiyamah, iaitu kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Kalau kita lihat di situ ada nun mati, kemudian bertemu dengan ra. Kita dah belajar hukum idgham, nun mati kalau bertemu dengan ra, dengan bertemu dengan lam, berlaku idgham kat situ kan, idgham bila gunnah. Tapi di sini kita tak boleh baca seperti mana idgham. Ini pengecualian. Tak boleh kita baca waqila marraq, tidak. Di sini kita tertegah untuk berlaku idgham bila gunnah, kerana di sini adalah bacaan saktah. Saktah apa dia? Ini bacaan-bacaan yang jarang kita dengar. Biasa kita baca surah Yasin, saktah. Imam kita, Imam Hafs an Asim, pada kalimah waqila man raq dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-27 dibaca dengan saktah. Berhenti seketika tanpa menarik nafas. Waqila man raq, begitu bacaannya. Di sini tak boleh kita ikut kaedah idgham, kerana apa? Kerana ada bacaan saktah mengikut imam kita, Imam Hafs an Asim, daripada tariq Asy-Syatibiyah. Boleh Ustaz. Okey, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Saktah Ustaz ya, yang kita belajar pada hari ini. Moga-moga tuan-tuan terus kita faham tentang bagaimana mengamalkan saktah dalam bacaan kita. Ada sin kecil Ustaz ya. Betul. Ya, ada sin kecil. Baik. Jadi kita nak menyambung kepada kisah Nabi Syuaib yang panjang Ustaz ya sebenarnya, dan kita dah baca sampai ayat 92 sebentar tadi. Apa yang berlaku kepada kisah Nabi Syuaib ini sebabnya Nabi Syuaib ini dia bila diberi warning oleh malak tu, dia kata aula ta'udun fi millatina ayat 88 tu Ustaz ya. Dia sebenarnya zaman sekarang dia ada je apabila bab-bab agama ni dia kata tak apalah, awak kembali balik style kami. Nanti saya bagi awak ruang untuk baca Quran satu slot ya. Yang lain tu dia kembali balik kepada dia punya rutin kehidupan rasuahnya tu. Sekadar baca je. Ataupun kadang-kadang dia sponsor pergi haji Ustaz. Dia sekarang ni ada rasuahnya, bukan rasuah pergi tengok wayang ke, beli rumah ke, dia bagi pergi umrah haji pun ada juga. Jadi ini adalah cara bagaimana malak melaksanakan tugas ya, pembesar-pembesar ini. Dia nak kembalikan pada lifestyle dia. Kamu tak suka apa? Okey, saya bagi gula-gula kepada kamu agar nanti kamu senyap. Ya. Tetapi kalau kita mula bercakap ataupun menegur, yang itu mereka tidak suka. Inilah yang mereka terus tekan dan akhirnya apabila mereka membuat kempen bahawa jangan ikut Nabi Syuaib pada ayat yang ke-90, kamu akan rugi, maka berlakulah gempa kepada mereka, fa asbahu fi darihim jathimin, mayat-mayat bergelimpangan kerana kederhakaan mereka tak sembah berhala yang fizikal, tapi berhala ekonomi yang penipu ini dia menyebabkan boleh diberi gempa. Dan alladzina kadzabu, mereka itu mendustakan Syuaib ka'allam ya'nau fiha. Apa yang berlaku ialah, kalau tuan-tuan kita Ustaz ni kalau pergi ke kawasan Madian ini, nampak macam tak ada orang kaya kat situ. Mereka ni kaya, tapi Allah hancurkan sehancur-hancurnya, seperti mereka ni tak pernah ada. Ya, kalau dulu mungkin bisnesnya besar, Allah boleh hancurkan saja, bisnes jadi kosong. Dan kalau kita tuan-tuan masih lagi ada kerja, syarikat kita masih wujud lagi, tidak macam padang jarak padang terkukur, sebenarnya itu maksudnya Allah sedang memberi ruang agar kita cepat-cepat kembali kepada ekonomi yang jujur, kerana itu lambang tauhid. Kerana kalau tidak, Allah akan hancurkan seperti mana kepada Nabi ataupun pengikut Nabi Syuaib ini, bisnes mereka, rumah-rumah mereka hancur. Jadi padang jarak padang terkukur di kawasan Madian itu, alladzina kazzabu syuaiban kanu humul khasirun. Yang rugi sebenarnya siapa? Yang mendustakan kepada kejujuran, amanah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca seterusnya ayat 93 hingga 95, apa respon Nabi Syuaib. Silakan Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما
أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 93 hingga ayat 95. Kita menyambung kepada kisah Nabi Syuaib. Bagaimanakah respon Nabi Syuaib bila mereka ini sudah hancur, habis segala bisnes, segala apa yang mereka usahakan, kaya-kaya mereka itu tidak berkat, hancur. Ya, respon daripada Nabi Syuaib, fatawalla anhum. Maka Nabi Syuaib pun meninggalkan kawasan tersebut, berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihatimu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah sehingga kan tidak jujur dalam berekonomi, dalam menguruskan kehidupan. Jadi inilah respon daripada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib bercakap, maksudnya bukan orang ni dah habis ustaz ya, tapi Nabi Syuaib berujar macam kita monolog ya, kita bila sedih dengan sesuatu perkara, Nabi Syuaib sedih tapi dalam masa yang sama ialah beliau ada asa. Apa maksud asa? Sedih yang marah ya. Sedih yang marah. Jadi Nabi Syuaib kata, wahai kaumku, aku dah sampaikan risalah kan, tapi kamu jadikannya risalah ini macam sanitizer ustaz ya. Sanitizer yang kita guna ni, waktu kotor-kotor maknanya kita bersihlah kan. Okeylah untuk peranan kita guna sanitizer waktu kita ada kekotoran, kuman dan sebagainya. Tetapi agama bukan sanitizer. Agama bukannya kalau rasanya kita buat semua benda kotor, tak jujur, rasuah apa sebagainya, sekali kita bagi duit untuk sila pergi ke haji. Contohnya kan. Ataupun pasal banyak sangat ketidakjujuran, okey sila buat program Quran dekat tempat saya, yang lain saya nak kekal, saya nak buat program Quran sahaja. Itu agama sebagai sanitizer yang kita tidak buy in, kita tidak bawa idea begitu. Kalau nak bersihkan semua ya. Kerana apa? Kerana kita khawatir kita hanyalah kembali kepada millatina ya, seperti mana yang diinginkan oleh Malak dia nak terus berkuasa dan dia tak nak ditegur kepada perkara lain kecuali okey letak agama pada satu sudut sahaja. Jadi nasihat yang diberikan, wa nasahtu lakum, aku telah memberi nasihat, fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Dalam sedih Nabi Syuaib, tapi Nabi Syuaib memujuk diri, mengapa aku nak sedih marah sangat kepada orang yang kufur? Selama ni dia dah tak kisah, tapi nak buat macam mana? Kan, jadi Nabi Syuaib sedih ya, marah, tapi dalam masa sama juga memujuk hatinya dalam ayat yang ke-94, wama arsalna, kami tidak mengirimkan kepada satu qaryah, negeri itu, nabi kecuali kami akan timpakan kepadanya yang pertama kesulitan, yang keduanya darra, penderitaan ya, sulit dan juga derita. Darra ini maksudnya sesuatu yang berkaitan dengan penyakit. Maksudnya sekarang ni pun kita ada penyakit. Allah beri perkara ini untuk apa? Ini yang kita belajar daripada ayat ini 94, la'allahum yadarraun, agar kita bermunajat pada Allah. Mungkin selama ni jarang baca Quran kan, ataupun selama ni sembahyang malam kurang, ataupun sembahyang berjemaah dengan keluarga kurang ya, on time kurang. Jadi Allah nak kita
ya, kalau zaman Nabi Shu'aib itu agar yadarraun, bila Allah berikan ujian-ujian kesusahan yang ada. Bisnes tuan-tuan mungkin ada kawan yang tak jadi. Allah nak suruh kita kembali kepada Allah Subhanahu taala. Ini tujuannya. Ya, kalau ada yang kata bahawa ini fenomena alam, tunggu saja vaksin sampai nanti kita akan prosperous balik, kita akan aman balik, kita kena ingat ayat yang ke-95. Kemudian kami gantikan penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, sesungguhnya nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan, maka kami timpakan sisaan ke atas mereka secara tiba-tiba tanpa mereka sedari. Ini lebih menakutkan Ustaz, ya. Maksudnya kita ni sekarang susah, lepas tu nanti kita rasa nanti dapat vaksin kita dah okey kot, 2-3 tahun lagi kita boleh enjoy balik, pub boleh dibuka balik, wayang buka balik, arak boleh minum balik contohnya, ataupun rasuah boleh sambung balik. Sebenarnya khawatir pada waktu itu tak ada COVID-19 lagi dah. Ya, waktu itu zap habis terus kepada satu kawasan tersebut. Kerana apa? Allah boleh buat. Allah pernah buat dan Allah sayang kepada kita pada tahun ini, tahun lepas, agar kita ingat yadarraun pada ayat 94. Kita duduk, ya Allah, ya. Yadarraun ni ada dua maksudnya. Satu ialah khusyuk dan juga khuduk, iaitu dari segi emosi kita rasa lemah, dari segi fizikal pun kita rasa, ya Allah, kami ni tak mampu, ya Allah, tak mampu sebenarnya nak menguruskan cabaran-cabaran. Kawan kami kena COVID-19, ada yang positif, kami tak boleh nak bergerak. Memang mencabar, ya. Jadi kita bila membaca ayat 94 95 ini, mengapa Allah berikan ujian-ujian ini? Agar kalau ada yang tak jujur, kalau ada yang rasuah, cukup-cukuplah, ya, sudah cukuplah. Kalau ada yang berkuasa nak menindas dan juga nak memanipulasi kepada orang-orang ramai, cukuplah. Ya, kerana apa? Kerana ini peringatan daripada Allah untuk kita bersama. Moga-moga Quran bukan sebagai sanitizer, tetapi ia adalah sebagai vaksin yang menguatkan diri kita. Dapat saja orang yang rasuah, kita tolak. Dan bila kita rasa susah sikit, kita nak hulur je, kita pun rasa tersekat. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa lambang kepada tauhid adalah jujur dalam ekonomi. Dan kalau ada orang tegur, kita tak marah, seperti Al-Malak pada ayat 88 sebentar tadi. Jadi mungkin Ustaz, kita boleh baca sekali lagi ayat 95 ini, ataupun 94 sebenarnya, agar kita sedar bahawa sebenarnya apa yang berlaku sekarang ini adalah untuk yadarraun. Silakan Ustaz. Okey, Allah syaitan. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. Sadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus seorang Nabi pun kepada suatu negeri. Allah membawakan kepada kita sunnah-sunnah Nabi, lalu penduduknya mendustakan Nabi itu, melainkan kami timpakan pada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita belajar sesuatu daripada ayat ataupun halaman 162 ini. Kita lihat situasi pada hari ini, iaitu apabila penduduk ataupun pengikut kaum Nabi Shu'aib itu terus sombong, ya. Kita nampak kepada gambar yang atas skrin itu. Kalau di sebelah kanan atas itu, kalau ikut sistem Shu'aib, korang akan jadi rugi, ya, dan ditertawakan. Padahal sebenarnya rugi kalau tidak mengikut kepada mesej daripada Nabi Shu'aib agar jujur dalam ekonomi, kalau bekerja, ada kuasa, jujur. Dan di sebelah kanan bawah itu, ya, seorang sebenarnya menceritakan tentang
siapa yang suruh ikut kepada Nabi Shu'aib. Jadi ini ramai orang akan marah kalau katakan diingatkan untuk jujur, tetapi kita terus akan mengambil resolusi daripada halaman ini. Yang pertama, berjaga-jaga dengan orang yang suka menipu dalam transaksi, dalam bisnes, dalam tempat kerja, ya, kerana orang-orang ini akan menyebabkan makin hancur bagi sesuatu perkara, ya, malah dia akan menarik kita untuk join bersama. Yang pertama. Yang kedua, elakkan menipu dalam bisnes kerana ia menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Elakkan menipu di tempat kerja kerana ia menipu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, apabila ada ujian, cepat-cepat tunduk kepada Allah agar Allah bantu. Dan inilah yang kita ingin doakan. Allah doakan, Allah izinkan kita, Ustaz, ya, untuk kita ini dibantu dan dibantu dari masa ke semasa. Ayat 94 itulah yang kita ingin pasakkan, ya. Ini bukan sekadar kisah zaman lalu, tetapi kalau kita perasan hari ini adalah permulaan juz ke-9, Ustaz, ya. Dia punya mood ni dah lain dah. Juz 8, juz 9 ini, juz 8 banyak cerita pasal tauhid, dan mula masuk pada surah Al-A'raf ini mula bercerita tentang kisah pertama, istikbar, sombong daripada iblis. Itulah yang menjatuhkan dia. Bila kita ada kuasa, bila kita nak naik, kita boleh naik, tetapi bila kita nak jatuh, salah satu punca jatuh itu ialah kufur, dan yang keduanya adalah sombong kepada Allah. Mana-mana sahaja negeri ataupun negara ada kufur, dia tak semestinya jadi kafir. Dia kufur kepada peringatan daripada Allah, mula sombong sahaja walaupun dia mungkin beragama Islam, apatah lagi kalau bukan beragama Islam, maka itulah punca untuk mendapat kejatuhan. Kita boleh lihat daripada sejarah, dan itulah yang kita ingin jaga-jaga. Jangan sampai negara ini jatuh disebabkan oleh kekufuran, dan Allah memberikan, Allah sayang kepada negeri dan negara dan dunia ini dengan Allah berikan ba'sa'i wad darra, Allah berikan kesulitan dan juga penderitaan agar kita sama-sama betul-betul rasa diri kita ini amat-amat tunduk, amat-amat lemah, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita, pimpin pemimpin kita, dan kita kalau dilantik jadi pemimpin, jangan sampai kita tidak jujur menguruskan amanah yang diberikan oleh rakyat kita. Jadi kita sama-sama dengan Ustaz Tirmizi membacakan doa. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن وارفعنا وانفعنا بالقرآن. اللهم أدبنا بأدب القرآن وخلقنا بخلق القرآن وعلمنا بعلم القرآن واشف أمراضنا بالقرآن. اللهم اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن. اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن يا رب العالمين. Ya Allah, kamulikanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, manfaatkanlah kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, keakhlakkanlah kami dengan akhlak daripada Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, ilmukanlah kami dengan ilmu Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kesembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, Ya Allah, dengan syafaat Al-Quran, Ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, Ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang telah pergi meninggalkan kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Jadikanlah kami Ahlul Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau sempurnakanlah cita-cita kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau hilangkanlah kedukaan dan kesusahan kami dengan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau angkatlah wabak dengan keberkatan Al-Quran, Ya Allah. Ya Allah, kau selamatkanlah negara kami ini, Ya Allah. Hindarkanlah daripada segala bala, bencana, wabak, penyakit, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami pemimpin yang sentiasa memandang kepada rakyat, Ya Allah. Yang sentiasa melihat akan kesusahan rakyat, Ya Allah.
yang tidak tamak ya Allah, yang sentiasa berintegriti ya Allah, sebagaimana perjuangan Nabi Allah Syuaib alaihi salam ya Allah, dan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadikanlah mereka sentiasa menolak rasuah ya Allah, tidak menerima rasuah ya Allah, sentiasa berintegriti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semuanya cahaya Ramadan semakin hampir ya Allah. Ya Allah, semuanya tetamu Ramadan semakin hampir tiba ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan kami terlepas daripada mencapainya ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan Ramadan pada tahun ini ya Allah sunyi sepi ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, kes COVID-19 semakin tinggi ya Allah. Kami tidak tahu apa yang bakal berlaku pada masa hadapan ya Allah. Ya Allah, masjid-masjid kami sunyi sepi ya Allah. Ya Allah, jemaah-jemaah kami sangat merindui suasana beribadah di masjid ya Allah. Ya Allah, kami sangat merindui untuk membaca Al-Quran ya Allah, untuk beriktikaf di masjid ya Allah, untuk berdoa di masjid ya Allah. Janganlah kau tarik nikmat Ramadan pada tahun ini untuk kami sentiasa beramal ibadah, beriktikaf di masjid ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami berserah segala-galanya ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah kami berserah segalanya ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang yadarraun, yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadikan ahli keluarga kita, kepada masyarakat, pemimpin kita, kita sebagai pengikut yadarraun dalam kita diuji bil ba'sa wad darra. Yang Allah ingatkan pada ayat 94, dalam masa yang sama kita terus bangkit dalam kehidupan kita, memperjuangkan tauhid ini bukanlah tauhid yang sekadar duduk-duduk, tetapi tauhid yang memperjuangkan integriti dan jujur dalam kita bermuamalah, dalam kita berjual beli, ketika kita menguruskan kuasa dan kerja kita. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran yang saya jemput tuan-tuan untuk menyumbang. Dalam nombor yang tertera, kita mensasarkan lebih ramai lagi yang dapat manfaat daripada Al-Quran, program-program Al-Quran, kerana kita yakin bahawa semua orang apabila mendapat cahaya Al-Quran, mendapat hidayah, pasti akan membawa barakah yang besar kepada bumi, negeri, negara ini. Kita bertemu lagi pada ulangan pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Program ini dibawakan oleh Mufas yang terus memperjuangkan integriti dalam kehidupan. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.